Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Romi lah yang menjemput. Rasanya dah lama dah, pada tahun lepas. Dan alhamdulillah kita ada kesempatan untuk hadir pada malam ini. Dan jazakumullah khairan kepada semua imam, para guru, para asatizah, para jemaah, rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua di dalam ni dan juga rakan-rakan kita yang mungkin berada di luar, semuanya berada dalam rahmat Allah. Dan terlebih dahulu lah saya mungkin memperkenalkan sikitlah diri saya, yang seperti mana yang telah disebutkan tadi daripada Ustaz Romi tadi. Saya bernama Muhammad Hafizan Akbar sebenarnya. Tapi nama tu dia tak ada. Seperti nama, kalau dalam bahasa Arab nama saya ni salah, Hafiz Al, dia Hafizul Akbar. Alif lam tu tertinggal kat belakang. Jadi nama betul ni Hafizul Akbar Abdul Rahman lah asal. Nama ni dia biasalah IC dia hilang. Jadi dia tukar. Dan saya berasal daripada Kuala Lumpur. Sekarang menetap di Kuala Kangsar, mengajar di madrasah lah, sekolah semak Quran, yang mana di situ disebut Markas Al-Ilmi lil Fahmil Quran, yang mana kita mengajar ilmu-ilmu tentang bagaimana berinteraksi dengan Quran dari sudut terjemahannya, bahasa Arab, nahwu, saraf dan sebagainya lah, kepada umur yang dari kecil, daripada bermula 4 tahun iaitu membacanya, sehinggalah kepada dewasa, tak ada limit lah. Ada yang pelajar pun yang umur dekat 80-70 lebih pun ada yang hadir untuk kuliah-kuliah umum di sana. Jadi kebanyakan kuliah kita yang paling banyak kita lakukan memang kuliah tadabbur. Sebab tadabbur ni adalah pembuka kepada manusia itu menyedari tentang kepentingan kalamullah yang mulia ni. Tadabbur ni dia fungsi dia ni sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, untuk hati manusia ni, untuk memegang hati-hati manusia agar jiwa dia terlekat dengan firman-firman Allah. Itu tadabbur. Jadi tadabbur daripada perkataan dabara. Kalau kita bahasa kita pernah dengar perkataan dubur tak? Jadi kalau kita bahasa Melayu, kita rasa macam benda yang buruk, dubur. Apa kita kata punggung. Tapi kalau ikut makna dubur dalam bahasa Arab, dia bukan benda yang buruk. Makna dia hujung. Sesuatu yang berada di penghujung. Itu nama dia panggil dubur. Sebab itu dalam hadis Nabi kata kepada sahabat, la tada' du'ak, janganlah engkau tinggalkan doa engkau fi kulli duburi solat. Adalah hadis. Janganlah engkau tinggalkan untuk baca doa ni pada setiap hujung solat. Dubur tu maknanya hujung. Iaitu apa doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kan? Doa tu Nabi kata pada sahabat, Nabi ajarkan. Jadi itu makna dubur. Jadi bagaimana pula sekarang ni tadabbur itu kita nak kaitkan dengan Quran? Ada tak Allah sebut tentang perkataan tadabbur ini dalam Quran? Baik. Jadi saya dah maklum, Ustaz Romi dah bagi tahu dah tentang macam mana kita akan banyak buka Quran. Dan hal ini mungkin mencabar sikit dalam umur kita. Mungkin kan kita dulu dah belajar dah. Dulu kat sekolah kita tak ada masalah. Buku teks tu macam belacan je, kita nak A punya pasal ni. Tapi mungkin kali ini kita akan banyak selak-selak firman Allah. Itu tadabbur.
Baik. Pertama sekali tentang tadabbur, dia memberi peranan besar dalam jiwa manusia, kepada hati kita. Kenapa Allah sebut berkaitan tadabbur ni, sesiapa yang tak tadabbur Quran, Allah kaitkan dengan hati yang terkunci. Penting tu. Cuba buka surah Muhammad. Dalam surah Muhammad, nombor dia 47. Dekat mushaf tu ada nombor kan. Surah tu nombor 47. Cari nombor surah dulu, kemudian barulah kita pergi kepada ayat dia, ayat 24. Surah 47 ayat 24. Surah 509. Kalau dah jumpa muka surat, dulu saya mohon maaf agak mungkin suara saya tengah sikit ke apa, ada sesama sikit. Aku jemaah tak selesa, mohon maaf dulu. Jumpa Okey, buka surah Muhammad nombor 47. Tak apa, kita tunggu. Cari ikut muka surat, jumpa ayat 24. Ayat 24. Ayat 24 jumpa. Tak jumpa tak apa, kita tunggu. Memang kita nak raikan tadabbur, kita kena beri muka kita dan hati kita kepada ayat Allah. Sekarang kita tengok ayat 24. Ada saya tulis sikit ayat ni. Dapat ayat tu? Tengok Allah kata apa? Cuba kita baca ayat tu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Baik. Jadi ayat ni Allah berfirman afala. Sedikit tentang bahasa Arab lah. Afala maknanya adakah? Nanti ada terjemahan kan? Adakah mereka tidak mahu mentadabbur ni? Ya tadabbaruna. Ini satu perkataan tadabbur kita dah jumpa dah. Rupanya ada dalam Quran tadabbur. Bukan kita saja saya cakap. Ada perkataan tadabbur dalam Quran. Apa makna tadabbur? Memahati ayat Allah, perincikan dia dan daripada ujung awal sampai ke penghujungnya, lalu dapat faedah dia. Itu makna. Jadi Allah tanya kepada manusia, kenapa mereka tak mau tadabbur Quran? Kenapa mereka tak mau tadabbur Al-Quran? Lalu Allah tanya apa? Adakah am ni maknanya apa? Dia mesti ada am dalam bahasa Arab lah. Kalau ada selalunya dia mesti ada am. Jadi am ni maksudnya atau Allah kata, Allah jawab sini, atas hati-hati qulubihim atas hati-hati mereka ni apa? Aqfal ni adanya kunci mangga. Jadi kalau kita perhatikan ayat ni, tadabbur ni penting. Kenapa? Kerana ia berkaitan dengan
hati manusia. Bagaimana hati kita ni kepada Allah. Bagaimana hati seorang itu dengan panduan hidup dia. Sebab itulah perkara yang paling penting dalam kehidupan nanti di akhirat nanti adalah hati lah. Hati yang beriman. Jalan beriman ni antaranya memerhatikan ayat-ayat Allah dengan cara tadabbur. Dan inilah tujuan Quran turun. Apa tujuan Quran turun? Iqra untuk baca. Betul. Memang Quran memang wajib kita kena baca. Contoh, apa tujuan kita belajar sifir? Untuk baca 2 tambah 2, 4. Ataupun supaya kita akhirnya boleh buat apa? Boleh kira kan? Boleh faham, boleh kita tak kena tipu kan? Dalam hal-hal dunia ni. Sekarang ni Quran ni, jadi sekarang ni baca sifir adalah apa dia? Baca sifir adalah bukan matlamat utama. Matlamat utama supaya memahami sifir-sifir tu kan? Contoh, baca sifir ni adalah dia punya wasilah untuk mencapai kefahaman. Betul tak? Sama juga baca Quran adalah wasilah supaya apa? Dapat beri ingatan, bukan baca je. Sebab itu Allah tak cela. Bahkan Nabi dalam hadis, tak ada satu pun hadis yang mencela orang baca Quran dengan celaan yang buruk. Salah. Bahkan Nabi kata kalau dia baca gagap-gagap pun dia dapat pahala, 2 pahala kan? Tetapi orang yang tak tadabbur Quran, Allah cela dalam ayat ni. Apa Allah kata apa? Adakah hati dia dah kena kunci? Sebab tujuan Quran turun untuk dibaca dan diberikan perhatian, kefahaman dia supaya dapat peringatan. Bagaimana kita dengan benda yang lain kan, sungguh-sungguh akhirnya kita pun dapat maju. Sekecil-kecil buku komik pun budak-budak kecil nak faham kan? Itu untuk benda remeh, apatah lagi jalan ke syurga ni. Sebab itu Allah kata dalam surah 38 ni pula, surah 38. Saya mungkin hari ni kita buka berapa sikit dalil. Paling mungkin kita bila dah semua dah biasa, kita boleh banyak dah. Kita bagi sikit-sikit. Ayat cuba buka dulu surah 38. Ayat buka dulu surah 38 muka surat berapa? Kalau dalam mushaf tu jumpa? Kalau dah jumpa ayat 29, cari ayat 29. Boleh buka muka surat 455, 455 Okey, cari di muka surat 455, cari ayat nombor 29. Pelan-pelan boleh. Surah Sad, benar. Surah Sad ayat 29. Muka surat 455. Okey, cuba kita baca sama-sama ayat ni.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Okey, jadi kita nak biasakan lah kan. Kita tengok satu-satu kalimah. Saya terangkan satu-satu. Jadi pertama Allah kata kitabun. Kitab, apa dia? Ini kitab, iaitu Quran dimasukkan. Anzalna maksudnya kami turunkan. Kitab ini kami turunkannya. Turun kepada siapa? Ilaika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka di sini mana Nabi? Tiba. Okey. Ini yang pertama. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat Quran mubarakun, penuh dengan keberkatan. Okey, kalau kita nak tahu macam mana segala sifat, sikitlah tentang bahasa Arab ni. Ni bahasa Arab ringkas-ringkas je. Kalau kita tengok tanwin ada di sini, betul tak? Kita pun kan yang tanwin. Kemudian mubarakun ada apa? Tanwin. Faham kan? Jadi dua tanwin ini sifat kepada kitab. Sifat. Bahasa Arab ni dia ada sifat, dia ada banyaklah hukum hakam dia. Sifat dia maknanya apa? Contohnya sifat pen ni warna biru. Nak ubah dia payah. Kan nak ubah dakwah daripada biru kepada lain, nak ubah sifat sesuatu yang dah melekat dia susah. Begitulah contohnya Quran. Sifat Quran ni apa? Penuh keberkatan. Mubarak. Dan boleh tak dicabut kebaikan Quran ni? Mubarak ni maknanya kebaikan. Iaitu ambil makna mubarak. Mubarak maknanya izdiyadul khair wa thubutuhu. Itu makna paling ringkas. Apa makna mubarak? Kebaikan yang bertambah dan kekal. Itu makna mubarak. Bila kita kata Ramadan mubarak, kebaikan itu bertambah dan kekal. Itu makna mubarak. Jadi sifat Quran ni begitu. Dan bermakna juga bila sifat yang melekat ni dia ada tak waktu tertentu atau sepanjang masa? Quran ni sepanjang masa, setiap masa dia baik ke, membawa keberkatan kepada hidup manusia, ataupun waktu tertentu je? Sepanjang masa ajaran Quran. Tapi lihat manusia hari ni, umat Islam ni, bila dia rasa Quran ni baik, bila majlis kahwin anak, dia ambil Quran, datang Quran. Lagi? Bila Ramadan. Lagi? Bila meninggal. Gitulah dia. Buat kenduri, baca Quran. Masa dia kerja semua, ada tak dia ambil ni? Oh tak. Jadi Allah kata Quran, sepanjang waktu sifat Quran memang baik. Tapi manusia nampak pun, bila dia nak kerja, oi Quran tak boleh, nanti menghalang saya punya kerja saya. Akhirnya dia pun buat rasuah, dia buat apa semua. Dia tak nampak. Dia ambil Quran ni pada waktu yang dia nak, dan dia tinggal pula Quran pada waktu yang dia rasa tak perlu. Adakah ini adab seorang Islam dengan Quran? Ayat ni je dah, kalau kita faham, besar tak mana? Baru baca ayat ni. Jadi itu kita kena faham. Ni sifat yang melekat sentiasa sepanjang masa dan tak boleh kita nak tanggal. Melainkan siapa yang boleh tanggal sifat ni? Allah, sebab dia pemiliknya yang turun ke kitab.
Dan Allah beri kita kepada Rasul kita Nabi SAW. Bagaimana Quran yang sifatnya kebaikan ni, mubarak ni, kita nak dapatkan keberkatan. Macam mana jalan dia? Apa jalan dia? Ni. Sebab itu Allah cakap dalam ayat seterusnya. Allah kata apa? Jadi kita tengok ayat ni. Kitab ini, Quran ni kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi buat apa dengan kitab ni? Nabi duk relax je ke sampai Nabi ni berdarah-darah, sampai Nabi ni bersusah payah? Nabi bersusah payah nak sampaikan keberkatan Quran ni kepada seluruh umat manusia selama 23 tahun. Jadi sekarang bila kita tengok kerja Nabi yang susah payah, dan hari ni kita dengan mudah je ambil Quran, dalam handphone ada. Zaman Nabi susah Quran ni, sangat susah. Bahkan zaman Nabi ni ada kisah, kalau kita baca dalam tafsir, siapa sahabat yang pertama baca Quran dekat Mekah, nama dia Ibnu Mas'ud. Nabi kata dalam hadis, khuzul Quran minal arba'. Nabi kata pada sahabat semua hebat-hebat Quran, tapi Nabi kata, kau nak belajar Quran, ambil Quran daripada 4 orang ni. Ni lagi hebat Quran. Siapa? An Ibni Mas'ud. Tu nombor 1 Nabi kata. Daripada seorang yang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Dia ni hebat dengan Quran. Dan antara ni kehebatan dia apa? Dia lah orang yang mula-mula beranikan diri baca Quran depan Kaabah. Ibnu Mas'ud. Apa surah yang dia baca? Dia baca surah Ar-Rahman, 5 ayat. Dia baca Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Contohnya. Dan dia baca tu, apa akibat baca Quran? Dia dipukul ramai-ramai. Sampai ada sahabat ingat dia ni dah meninggal dah. Dan dia papah balik. Dulu orang nak baca Quran sampai kena pukul. Tapi sungguh-sungguh tak dengan Quran. Kita hari ni Quran pandang gitu je. Nak baca sungguh-sungguh, nak faham tengok pun tak apalah. Tapi baca surah Kaabah tu sampai habis belajar dia kerjakan. Pelik tak kita dengan daripada Allah, kan, dengan manusia punya tulisan. Apa yang kita buat sebenarnya? Jadi ini kita kena muhasabah dengan ayat ni. Besar. Sebab itu Allah kata, tengok khitab ayat ni, khitab ni maknanya fokus ayat tu pada golongan mana. Contohnya saya, khitab saya sekarang, saya ni pemberi khutbah. Siapa khitab saya? Jemaah semualah. Sekarang ni dalam ayat ni ada khitab, dalam Quran ni ada khitab. Pertama khitab yang Allah kata, siapa? Nabi. Kami turunkan Quran kepada engkau Muhammad. Lepas tu khitab dia berubah. Cuba tengok. Li yadabbaru. Ini bukan lagi engkau Muhammad, tapi pada mereka. Supaya mereka. Betul tak makna dia dalam Quran? Supaya mereka. Tadi kepada Muhammad, engkau. Tiba-tiba Allah kata supaya mereka. Siapa mereka? Orang ketiga. Siapa mereka? Nabi dah selesai lah kerja dia. Sekarang ni mereka punya kerja, apa dia kena buat? Iaitu kita lah mereka. Kan? Orang yang nak ikut engkau lah. Itulah mereka. Supaya mereka semua umatmu buat apa? Yadabbaru. Apa ni? Tadabbur. Kita sebagai umat Nabi dah tinggal Quran, kita buat apa? Tadabbur lah dia. Fahamilah isi kandungannya. Tadabbur apa? Ayat-ayatnya. Ini jalan nak dapat kebaikan Quran. Kebaikan Quran diperolehi dengan bila kita betul-betul merasakan dia dalam hati kita dan kita kuat nak laksanakan peringatan tersebut. Itulah, sebab itulah perlu apa nak dapat ni? Perlu tadabbur Quran. Dan baru dah dapat apa? Lepas tadabbur, apa natijah? Natijah ni kalau dalam bahasa Arab, kalau kita tengok dalam keputusan, dia kata apa? Natijah, kan? Keputusan orang belajar ni lah. Natijah maknanya keputusan. Jadi apa keputusan kalau seseorang itu tadabbur kan? Apa pesannya? Waliyatazakkur. Baru dia dapat peringatan. Betul, dan supaya mereka mendapat peringatan. Siapa? Ia mendapat peringatan siapa? Ulul albab. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang suka memberikan hati dia
pendengaran dia dan juga kat mana letak? Sini. So ni asyik jatuh ni. Hati dia kepada kita Allah. Jadi ini dua dah kalimah tadabbur. Betul tak? Kita dah jumpa. Penting tak tadabbur bila kita dah tengok ni? Penting sebab mula-mula sekali Allah cela siapa tak tadabbur. Hati dia ni dah mati ke? Dah kena kunci ke hati? Siapa tak tadabbur? Uish, bahaya ni. Kan? Yang kedua, Allah kata Quran ni keberkatan. Dan cara nak dapat peringatan Quran, apa tujuan Quran turun? Li ni maknanya apa? Ni pun penting, ini bahasa Arab. Li ni kita panggil lam ta'lil. Lam ta'lil. Ta'lil ni apa dia? Supaya, tujuan. Ataupun kita panggil lam ghayah. Ghayah ni apa? Apa Allah ni dia buat bukan caca marba. Allah berikan sesuatu kepada hamba ni bukan macam kita. Kadang-kadang tak ada tujuan. Allah ni jelas dia maha bijaksana. Dia ada tujuan yang besar. Jadi sekarang ni dia beri tujuan ni apa? Apa yang kita kena buat? Ni. Tujuan Allah beri Quran ni dan Nabi sampaikan kepada umat dia supaya mereka ni apa? Tadabbur lah. Inilah jalan mereka nak dapat peringatan Allah. Baik. Jadi orang-orang yang nak tadabbur ni, apa disiplin yang dia kena ada dengan Quran? Apa disiplin? Ni penting sikit. Okey, sekarang kita nak tengok disiplin orang nak tadabbur dulu lah. Kita buka surah Qaf. Surah nombor 50. Tu juzuk yang ke berapa tu? 26 maksudnya. Surah Qaf. Saya padam ayat ni ya. Ayat dia ayat yang ke 37. Surah Qaf ayat 37 Surah Qaf. Inna fi zalika la dzikra liman kana lahu qalbun, kan? Au alqas sam'a wa huwa syahid. Ini ayat tu. Ada ayat. Surah 50 ayat 37. Ayat 37 Cuba kita tengok ayat tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun wa alqas sam'a wa huwa syahid. Baik, perhatikan ayat tu, surah Qaf tu. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu, dia rujuk pada ayat-ayat Allah. Daripada cerita-cerita yang sebelumnya dalam surah Qaf tu, cerita tentang akhirat, cerita tentang ada malaikat, Raqibun Atid, ayat tu. Cerita tentang alam selepas kematian. Mana kita nak tahu semua benda tu? Al-Quran. Al-Quran saja yang ceritakan benda-benda macam tu. Dan Nabi SAW dalam beberapa hadis dia. Kan? Jadi itu semua tujuannya untuk apa? Tujuan cerita tentang kehidupan selepas mati. Itu semua adalah bertujuan untuk peringatan. Tapi betapa ramai orang yang dah dibocorkan hal-hal tersebut, rasa tak peringatan tu? Ke tak rasa apa-apa? Tak rasa apa-apa sebab Allah kata dalam ayat tu, inna fi zalika, sebab hal ni hanya dapat peringatan untuk siapa?
Siapa? Liman kana lahu qalbun. Hanya untuk orang yang ada hati, diberi hati daripada Allah. Bila dia baca Quran, dia beri hati daripada Quran tu betul-betul. Macam kita lah, kita beri hati kat siapa? Contoh hari ni kita banyak beri hati. Contohlah hari ni berkaitan dengan konsert kan, isu hari ni. Ramai orang boleh beri hati dia. Contohlah kalau dulu filem Hindustan, betul tak orang beri hati kat filem tu? Sampai menangis dia. Sampai kan dia tiru baju orang tu pakai macam tu. Padahal dia bukan orang Hindustan pun. Contohlah kan, itu zaman dulu. Zaman sekarang pun sama, Korea. Dia bukan orang Korea pun, tapi kerana dia beri hati daripada tu, sampai dia sanggup selidik berkaitan dengan orang tu. Punyalah dia kajinya. Bahkan hari ni tiket untuk tahun depan berapa puluh ribu, dah habis dah tiket. Punyalah beri hati pada tu. Jadi sekarang ni Allah kata apa? Peringatan Quran juga begitu. Dia mahal. Hanya orang yang beri hati dia untuk perhatikan ayat-ayat Allah, orang tu je dapat peringatan. Sebab itu penting untuk kita tengok. Beri hati kita. Bila baca Quran, ya Allah, aku nak dapat peringatan. Tengok apa Allah cakap masing-masing kita. Sebab tu Allah kata syarat nak dapat peringatan ni, Allah kata semua cerita Allah dah bocorkan dah. Bagaimana keadaan nanti orang dalam neraka, bagaimana keadaan syurga, semua dah ada dah. Jadi Islam ni Nabi kata umpama matahari yang bersinar tengah hari, tak boleh ditutup cahaya tu. Punyalah Islam ni jelas. Punyalah agama kita telah jelas. Tapi ramai yang macam tak peduli, tak rasa apa-apa, tak mengejar pun hal tersebut, sebab tak beri hati dia. Syarat dia pertama apa dia? Berikan hati kita fokus pada ayat-ayat Allah pertama. Kedua, au alqas sam'a. Ini alat makrifah, dan dia campak akan telinga dia nak dengar peringatan. Au alqas sam'a wa huwa syahid, dan diberikan penyaksian, ya Allah benar. Inilah 3 syarat. 3 apa dia? Pertama, hati, pendengaran dan penyaksian. Dia mesti beri pada siapa? Ayat-ayat Allah, baru dapat peringatan, baru dia akan rasa. Kalau tidak, baca-baca tutup, habis gitu ya, dia tak rasa apa-apa. Ni surah 50 ayat 37. Ada 3 surah dah kita lalui. Ni tadabbur. Jadi inilah tadabbur yang terbaik. Dia ada 5 cabang. Pertama, saya ringkaskan, kalau dalam kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran bil Quran. Ayat Quran, macam mana nak faham ayat ni? Dijawab dengan ayat yang lain dan lain. Dia menerangkan satu sama lain. Kedua, dengan hadis Nabi. Hadis Nabi terangkan ayat tersebut. Ketiga, dengan kalam sahabat Nabi, macam ahli tafsir Ibnu Mas'ud tadi, dia pakar Quran, dia pun beritahu ayat ni ketika ni macam ni, dia beritahu. Keempat, dengan murid sahabat, dan kelima dengan bahasa Arab. 5 tahap tu. Jadi sekarang ni kita dengan apa? Dengan Quran. Kebanyakannya dengan Quran lah. Tu yang paling tinggi sekali. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ni dia turunkan Quran ni sebagai petunjuk kepada semua manusia. Sebagaimana dalam surah 2 ayat 185 Allah kata Quran ni hudan linnas. Pukul berapa kita sampai, Ustaz? 9. Ya. Kena azan ke? Tak, terus je. Ya. Okey, jadi pertama cuba tengok surah 2 185, muka surat 28. Jadi ini habis part kita Sekarang ni kita part pentingnya tadabbur, dan macam mana disiplin kita tadabbur, kita kena ambil perhatian Okey, sekarang ni kita nak buka balik. Rasa berat tak tadabbur ni? Tak rasa penting tak tadabbur sekarang? Penting kan? Kita takut ni termasuk hati yang terkunci ke apa, kita nak tadabbur. Ya, saya nak tadabbur. Alhamdulillah, itu saya harapkan lah. Sekarang kita ada masalah lain. Apa dia masalah dia?
Berat juga Ustaz, saya banyak ilmu tak ada ni. Boleh ke saya tadabbur? Kan? Okey. Jadi Allah dah bagi jalan mudah lah. Sekarang ni saya nak tengok dulu. Pertama, Quran ni kita nak kata dia hudan linnas. So buka surah 2 185. Bukan 185 183. Ayat dia Syahrul Ramadan. Betul? Syahrul 185 okey. Betul 185 Oh 183 puasa, tentang puasa. Okey. Kita tengok, kita ambil part depan atas tu ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnasi Jadi pada bulan Ramadan bermula turunnya Al-Quran sebagai petunjuk buat semua manusia. Dan di dalamnya terdapat wa bayyinatin minal huda wal furqan, keterangan-keterangan daripada petunjuk dan juga pembeza di antara hak dan batil. Jadi petunjuk perlu ada bayan. Petunjuk mesti ada bayan, keterangan. Jadi ini adalah tugas kita sebagai orang yang membaca Quran. Perlu dapat penjelasan. Itu. Dan penjelasan itulah yang membuatkan seorang itu dapat furqan, dapat tahu mana betul mana salah. Kalau kita ada Waze hari ni nak pergi tu, Waze tu bahasa dia bahasa Urdu. Agak-agak kita dapat tak manfaat Waze? Tak dapat? Kan? Hari ni Waze bahasa apa? Boleh tukar bahasa Melayu kan? Alhamdulillah. Kalau lah tak ada bahasa Melayu, kita bahasa Inggeris. Semua orang macam mana pun paksa diri dia supaya apa? Faham bahasa Inggeris, betul? Kurang-kurangnya. Sebab dia faham yang mana perlu je lah. Bukan faham semua. Bukan nak cakap orang putih. Tapi dia faham part-part yang perlu supaya okey, ini maksud dia ni. Jadi tekan pun betul. Betul? Dan baru dah dia tak sesat jalan. Sekarang ni Allah turunkan Quran. Bahasa apa? Pernah tak kita buat Quran macam kita berusaha nak dapatkan Waze tadi? Itu persoalan dia. Jadi ini benda yang kita kena sedari benda tu. Bukan nak suruh cakap Arab pun. Sebab kita bukan ada menantu orang Arab nak belajar bahasa Arab, tak. Tapi Allah pilih bahasa Arab untuk kita berinteraksi dengan dia, hamba-Nya. Dan Nabi kita memang bahasa Arab. Dan kita kena akui benda tu. Dan sebab itu Allah kata dalam surah 12. Jadi nak dapat bayan ni, cuba tengok surah 12 ayat yang kedua. Surah Yusuf. Surah yang ke-12, surah Yusuf. Awal-awal muka surat Ayat yang kedua terus. Kita pergi terus ayat kedua. Muka surat 235. Jadi kalau kita baca dapat ayat 1. Okey. 235. InsyaAllah nanti biasa. Sebab saya ada banyak surah dalam di Padang Unta. Ada 1, 2, 3 4 surah yang macam surah di Nurul Iman tu dia dah biasa semua dah. Semua dah buka laju je dah. Mula dulu terkial-kial juga.
Lama-lama semua buka lagi. Biasa dia. Dan semua tunggu pula. Apa ayat yang saya nak bagi ni? Dia orang tunggu pula ayat. Kalau saya tak bagi ayat, dia tak puas hati. Oh, itu nak tu. Suka dapat ayat Allah ni. Ush. Oh, ada jawapan. Semua ada jawapan dalam Quran. Semua ada jawapan. Subhanallah. Suka kita. Kita nak cari sendiri payah tak? Oh, jenuh nak jumpa. Jadi saya membantu. Bukannya saya ni tahu sangat. Tak. Kita bantu. Kita dah buat. Itu memang kerja kita. Jadi itu tugas kita. Memberikan keterangan. Jadi cuba tengok ayat yang pertama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif Lam Ra. Untuk Alif Lam Ra ni nanti kita terang bila kita dah sampai surah Baqarah nanti. Alif Lam Mim. Kita dah tentang tu. Jadi Allah kata tilka ayatul kitabil mubin. Itu ni surah yang nak Allah hidangkan kepada kita, surah Yusuf ni merupakan ayat-ayat daripada kitab yang mubin. Apa dia? Sama juga macam yang kita belajar tadi. Jadi kitab ni apa? Kitabun Mubarak. Sifat Quran ni dia memang sentiasa berkat. Kita je pilih bila masanya kita rasa berkat. Itu silap. Dan juga sifat Quran ni Al-Kitab dalam surah tu Al-Kitabil Al-Mubin. Kitabil Mubin sama juga. Mubin. Okey. Sama apa yang sama? Dia tengok yang ni sama, alif lam sama, alif lam. Betul tak? Dua-dua ada alif lam kan? Al-Kitab Al-Mubin ada tak? Dua-dua ada alif lam. Kemudian baris akhir dia sama tak? Baris bawah, baris bawah. Betul? Jumpa pattern macam ni. Ni nama dia sifat kepada ni. Ini sifat kepada ni. Jadi dah dua sifat Quran kita jumpa. Pertama, Quran sentiasa kebaikan. Yang kedua, Quran sentiasa jelas. Yang masalahnya kenapa kita tak jelas? Salah Quran ke salah kita? Salah kita yang baca. Betul tak? Sebab sifat Quran memang mubin, jelas. Allah pilih bahasa yang paling mantap. Sebab tu kita bila tengok tafsir, bila tengok terjemahan ayat Quran pendek, terjemahan jadi panjang mana? Berjela tak? Nak describe, nak apa? Memenuhi kriteria ayat ni, terpaksa terjemah panjang bahasa kita. Bahasa Arab jami'. Mengumpulkan semua makna yang banyak dalam ni. Masalah kita apa? Kita je yang tak pergi pedulikan dulu. Jadi itu saja kesilapan kita sikit. Jadi ini maksud dia pertama, Quran jelas sifat dia. Maka dengan cara apa kita nak bagi jelas? InsyaAllah kita tadabbur ni. Inilah ada harapan, insyaAllah kita akan cuba buat. Mudah-mudahan nanti boleh ingat-ingat sikit ayat ni. Ni Ustaz dah pernah buka ni. Ayat ni jadi apa? Sesuatu yang familiar dalam jiwa. Fi suduril ladzina utul ilm. Bagi semangat sikit. Bila kita dah ingat ayat tu, tadabbur. Ni surah ni kita boleh cakap lah. Maka kita ketika itu dah dapat sebahagian daripada ilmu. Sebab sifat Quran ni dia bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Itu dalam surah lain. Tak apa, kita tak nak buka dulu. Nanti pening pula, banyak surah nak buka kan. Jadi saya nak kata ni, macam mana jalan mubin ni
Apa jalan penjelasan kenapa Allah kata Quran sifat dia sangat jelas tapi kita tak jelas? Apa masalah dia? Apa yang silapnya? Kita silap kat mana? Jadi kita silap pada, tengok ayat kedua. Allah kata apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jadi pertama Allah buka ayat, Allah kata Quran ni sifat dia sangat jelas. Tapi kemudian Allah kata dengan cara ini. Allah kata apa? Sesungguhnya kami turunkan Quran Arabiyyan, dengan bacaan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Maksud ta'qilun dalam tafsir tafhamun. La'allakum tafhamun, faham. Jalan untuk memahami Quran memang kena bahasa dia sendiri, bahasa Arab. Sebab tu hari ni ramai tak ada golongannya apa? Dia ambil Quran bahasa Inggeris je. Buat apa hari ni? Dia cacah marba kat agama kita ni. Ramai orang keliru dah. Bahaya tu. Jadi kita boleh tertipu dengan golongan demikian. Jadi kita kena hati-hati. Sebab apa Quran? Allah kata tu dia, dengan bahasa Arab. Baik. Ini agar Quran itu dapat mudah untuk kita memahaminya melalui bahasa Arab. Sebab itulah saya bagi tahu kat sini je ni. Saya memang dalam kuliah kita nanti kan ada sikit sentuh bahasa Arab, jangan bimbang. Siapa tak pernah baca bahasa Arab pun tak payah bimbang. Ini boleh faham tak saya terangkan sifat dia? Boleh faham kan? Tak payah nak hafal matan Jurumiyah ke, matan kan? Alfiyah Ibnu Malik ke, tak payah. Ini pun dah boleh faham. Terus kita go through ayat. Okey, cukup. Mana yang kita perlu tahu, itu je. Tak perlu tahu banyak-banyak. Sesuai dengan keadaan kita kan. Mudah-mudahan. Tapi yang penting apa? Kena semangatlah semua. Itu yang penting. Kena semangat buka Quran semua. Ini budaya yang kita nak ubah ni payah kan, bukan mudah. Itu kalau duduk dengar ni senang lah. Kan? Ni sama-sama aktif. Student centric kan. Guru aktif, saya pakai whiteboard, murid pun aktif buka. Bukan mudah. Okey. Kedua, Quran ni kita tengok, kita kata sekarang ni mudah ke susah? Mudah ke susah rasanya yang saya nak buat ni? Nak buka susah tak? Susah sikit-sikit lah. Sikit lah. Allah kata susah ke senang? Allah pula kata susah ke senang? Siapa bijaksana? Kita ke Allah? Itu kita fikirkan. Kita kata susah, Allah kata senang. Kan? Murid kata susah, guru kata senang. Apa silapnya? Jadi sekarang cuba buka surah 54 ayat 17. 54 ayat 17. Pukul 9 dah last ni. Saya tutup dengan ayat ni lah. Buka surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar 529. Buka surat 529. Ni ayat ni menarik ni. Ni penting untuk kita. Allah kata walaqad. Okey. Okey. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر dan benar-benar pasti ataupun dan demi sesungguhnya, ni lam ni, yassarna maknanya kita selalu nak doa Rabbi yassir wala ya Allah mudahkanlah, kan, janganlah susahkan, wala tu'assir kita kata, janganlah engkau susahkan. Sekarang ni benda yang paling penting dalam hidup kita Allah dah mudahkan. Apa dia? Quran. Allah kata apa? Dan demi sesungguhnya kami mempermudahkan Quran ini sentiasa. Zaman dulu Quran tak ada kertas, teknologi kertas tak ada lagi, kan? Tapi macam mana sahabat menunggu-nunggu Nabi dapat wahyu, mereka tanya dan mereka terus hafal. Berusaha sungguh mereka dengan Quran, cinta sangat mereka dengan ayat Allah. Tapi kita hari ni Quran semua terhidang depan mata. Nak Quran jadi apa? Andalus, Cordoba, nak kalah apa? Semua ada. Betul tak? Macam-macam. Nak apps Quran jadi apa? Beribu-ribu apps ada. Mudah tak hari ni? Sangat mudah. Nak Quran saiz besar, kecil, buku poket, semua ada. Subhanallah. Begitu Allah kata, rahmat besar kat kita. Tapi masalahnya manusia buat apa pula dengan kitab ni? Hati dia tak macam hati orang yang dulu berusaha dengan Quran. Tak. Jauh daripada Quran. Quran depan mata pun dia tak hargai. Ini yang berlaku. Sebab tu Allah kata kami dah mudahkan Quran. Untuk apa Quran yang mudah? Untuk jadi peringatan manusia. Tapi masalahnya apa? Ni. Fahal min muddakir. Tapi siapakah yang nak betul-betul ambil perhatian, belajar sepenuhnya? Ada tak? Tak. Betul tak? Kita berpada Quran ni hari ni belajar apa? Tajwid, muqaddam, anak kita pun okey, selesai. Lepas tu yang lamanya dia belajar apa? Matematik, math, semua-semua lah. Dapat SPM, supaya SPM dia A, betul tak? Dan menjamin kehidupan, kita kata. Ya, menjamin kehidupan untuk dunia ni lah. Kita tak salah kan? Tapi ada satu lagi SPM yang lebih dahsyat. Sijil padam Masyar. Mana jaminan dia kat mana? Kat mana dia punya ilmu yang nak kena belajar? Di sini. Pernah tak bimbang? Tak. Pernah tak orang hari ni, masyarakat kita, anak aku tak faham Quran, macam nak kiamat. Tapi anak aku tak lulus SPM, macam kiamat, kan? Terbalik. Quran kita rasa tak ada masalah. Tak belajar Quran, tak boleh baca pun, tak bimbang. Saya belajar di sekolah, mengajar di tahfiz di sana. Jadi kita macam mungkin guru-guru kot yang jaga sekolah sama, dia tahu, kan? Dia ada panci lah semua. Ramai sekarang ni pelajar kita ni sebenarnya boleh baca Quran ke tak boleh baca? Majoriti. Secara jujur ni, boleh baca ke tak? Agak-agak lah. Lagi-lagi yang memang bukan belajar tahfiz ni, sekolah biasa ni kan, yang ambil kafal je kan, contohnya lah. Itu yang datang, yang tak datang, agak-agak boleh baca ke tak boleh baca? Tak boleh baca. Mungkin yang boleh baca tak sampai berapa? Tak sampai 30% pun. Orang Islam. Kita belum suruh tadabbur lagi. Kita belum suruh lagi faham ni, terjemah belum. Baca je pun. Bayangkan masyarakat kita dengan Quran macam mana. Jadi kita sebagai yang berumur menjadi kena jadi pendukung nak baiki umat ni. Sebab ini jalan dia. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu Allah terus jawab. Kita minta jalan yang lurus. Allah jawab tak lepas tu? Allah kata apa? Surah lepas tu, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah jalan dia. Kamu minta jalan lurus, Allah pun kata, inilah kitab dia. Inilah petunjuk untuk orang bertakwa. Ambillah kitab ni. Tak nak pula belajar. Belajar separuh, bukan separuh jalan, suku jalan. Bukan separuh, suku pun tak sampai, betul tak? Cukup kita boleh baca, lepas tu dah. Tak habis. Tapi kalau cikgu kat sekolah tu belajar sifir 2 sampai 10, budak tu hafal je, lepas tu buat exam dia tak faham. Kita pusing sikit je dia tak faham. Guru puas hati tak murid macam tu? Benak murid ni contohnya. Tapi bila dengan Quran, tak ada masalah. Macam mana kita pertimbangan kita dengan perkara yang lebih besar? Cuba kita fikirkan. Untuk kesedaran semua, saya sekali.
Bukan mudah. Bayangkan pelajar yang bersama dengan Quran pun, kita pun nak urus dia untuk betul-betul bagi hati kat Quran pun payah. Apatah lagi yang kat luar yang tak belajar Quran. Agak macam mana? Lagilah payah. Ini kita kena sedar benda ni. Jadi Allah dah kata dah hari ni. Tapi masalah apa? Fahal ni mudakir. Siapa yang betul-betul nak ambil Quran ni, betul-betul belajar? Siapa? Tak ada. Sebab itulah saya berpesan, saya nak tanya satu hukum dulu. Hukum belajar, hukum tajwid, kan? Dengan memahami ni, peringatan Allah ni, faham perintah Allah, mana fardu ain? Belajar tajwid, hukum tajwid fardu ain ke fardu kifayah? Belajar hukum tajwid, contoh saya tanya soalan, waladdallin, panjang tu kan? Itu hukum dia apa? Kalau siapa kata fardu ain, kalau dia tak tahu hukum dia dosa. Apa hukum waladdallin? Mat apa? Mat lazim di dalam satu kalimah apa? Kalimi, dan dia berat, ada syaddah, musaqqal. Tak tahu tak ada masalah. Yang penting apa? Hukum sebut dengan betul, itu wajib. Waladdallin, dia tahu dia sebut memang 6 harakat wajib kan? Tapi dia tak tahu hukum apa, tak ada masalah. Tapi sekarang ni kita nak masuk syurga, apa jalan dia? Faham perintah Allah. Faham perintah Allah ni fardu ain. Sebab tu saya pesan pada guru tajwid, jangan berpada ajar tajwid lepas tu tinggal murid. Kamu kena belajar faham sikit supaya dapat faedah dan boleh beritahu ibrah kat murid-murid. Ayat ni awak cerita pasal apa ni? Jom kita ambil faedah sikit. Murid tu bukan sekadar nampak Quran ni nak ritual baca je, tak. Dia akan dapat lain sikit. Dia nampak lebih besar lagi apa yang patut dibuat dengan Quran. Itu yang saya nak ingatkan lah. Jadi kena ada ilmu tentang ni sikit. Yang Allah kata mudah ni berapa kali kakak? Ni berapa kali Allah kata? Jadi kalau kita mak kita kata pergi kedai, anak kita apa? Buat tak tahu ya. Mak tu ulang lagi, pergilah kedai. Anak ni buat tak tahu ya. Mak dia kali ketiga pergi kedai. Maknanya apa? Anak dia tu tak reti bahasa betul. Betul tak? Sekarang ni Allah kata kami dah mudahkan Quran, tapi siapa nak belajar Quran betul-betul? Siapa nak ambil dia sungguh-sungguh? Berapa kali Allah kata ni? Jadi kalau limit 3 kali tu kira dah teruk lah kan? Tengok, cuba buka surah yang sama ayat 22. Ayat 22. Surah yang sama. Ini depan sikit lah ya. Depan sikit ya. 22 pula. Buku surat yang sama. Dekat tu je. Lambat dah ni, tak apa ke ni? Semua kau nunggu. Boleh. Saya dah langgar ni. Tika. Sikit lagi ya. Ya, okey. Ayat tu sama tak macam ayat kita baca? Cuba tengok. Ayat 22. Ke ada ubah sikit? Sama kan? Apa Allah kata? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Siapa yang nak sungguh-sungguh belajar ni? Dah berapa kali dah? 2 dah. Tak reti bahasa juga. Allah kata lagi. Cuba tengok lagi. Catat ayat tu. Ayat 32. Buka ayat 32 pula. Sama tak? Walaqad yassarnal Qur'an. Kami dah mudahkan Quran ni. Akhir zaman ni orang dapat Quran mudah lagi. Dulu sampai nak baca Quran pun kena pukul. Kita tak payah pun, bebas je nak buat. Kan? Tengok. Fahal min muddakir. Siapa yang nak betul-betul nak belajar dia sepenuhnya. Ni yang keberapa dah? Ketiga. Orang kata habis ring dah. Kan? Cukup dah, limit dah 3 kali dah ni. Allah ingatkan. Tapi Allah bagi lagi satu, ayat keempat. 4 kali Allah ingatkan. Kami mudahkan Quran, kamu dapat faedah Quran. Sebagai peringatan. Masalahnya siapa yang nak belajar betul-betul? Tak ada.
Dia tinggal je. Ayat 40. Cuba buka ayat 40. Ayat 40. Jadi hari ni saya ingat ada berapa ayat yang sama Allah kata? Jadi sekarang ni kita kata Quran susah. Sebenarnya salah siapa? Salah kita lah. Kalau salah kita sebab apa? Tak lambat ambil perhatian. Betul tak? Banyak tak perkara dalam hidup kita yang susah, tapi kerana kita rasa ia penting dan kita sungguh-sungguh, akhirnya perkara yang susah jadi betul tak? Jadi mudah selama ni. Kita bukan, contohlah bahasa Inggeris lah, kita orang putih pun, tapi kerana pentingnya untuk kemajuan kita, kita ambil sampai akhirnya dah macam orang putih. Kan? Sekarang ni kita nak faham ayat Allah ni. Jadi kita tak boleh berasal lagi, oh susah tak? Allah kata mudah. Masalahnya apa? Siapa yang sungguh-sungguh ambil dia? Tak ada. Itu je masalah. Masalah balik kepada hamba aku ni. Ini Allah ni, nama dia ayat ni syakwa. Allah ni mengeluh tengok hamba-hamba dia ni perangai macam ni. Allah kata kat kita. Inilah, sebab itulah sebagai penutup saya nak bagi satu kata-kata daripada Ali. Ini yang kita bimbang berlaku pada zaman kita. Ali kata, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia nanti satu zaman, akhir zaman nanti, la ya'ti la yabqi minal Islam illa ismuhu wala yabqi minal Quran illa rasmuhu. Dia panjang lagi hari ni, saya bagi part ni. Apa kata Ali ni? Akan datang nanti, sampailah satu masa nanti zaman yang mana tidak ada yang tinggal, tak ada baki daripada agama kita ni, melainkan nama je. Nama je Islam, IC Islam. Tapi pengetahuan tentang Islam zero, tak tahu. Wala yabqi minal Quran, dan tak ada yang tinggal daripada Quran melainkan apa? Apa ni? Rasmu, tulisan je. Betul tak? Hari ni ada Quran Cordoba, Andalus, tapi berapa ramai yang faham? Kan? Zaman dulu Quran tak ada, Quran dalam dada sahabat je. Semua yang tahu, semua yang berilmu dengan petunjuk Allah. Tapi hari ni Quran cantik, bukan main lagi. Tapi apa? Tak ada. Dan siapa yang mampu ajar menjelaskan? Tak ramai. Sebab tu mudah-mudahan kalau saya pindahkan ni, mudah-mudahan nanti Ustaz Romi boleh ajar dah lepas ni. Kan? Sebab apa? Jaminan matinya bukan tua, muda je. Yang tadabbur ni dia tak ramai sangat ni, belum lagi. Dan benda ni pun rasa macam baru kan, tadabbur. Oh, baru dengar-dengar. Tapi benda ni lah yang Allah sebut. Jadi kita dah tahu dah penting tadabbur. Sebab apa? Dia berkaitan dengan hati. Dan inilah matlamat Quran turun, antaranya apa? Supaya mereka tadabbur. Dan apa disiplin dia? Berikan hati kita pada Quran tadi. Ni ayat yang kita bincang tadi. Kemudian Quran ni petunjuk untuk semua manusia. Dan antaranya apa langkah dia? Bahasa dia sendiri, melalui bahasa Arab. Dan juga Quran ni Allah dah memudahkan. Akhir zaman ni lagi mudah. Masalahnya apa? Manusia pula tinggalkan. Jadi mudah-mudahan ini mukadimah dia. Jadi ada lagi perkara tentang macam mana cara Allah mudahkan Quran. Ini baru penyataan je. Saya bagi penyataan dulu. Next, mungkin kalau ada izin Allah, kita bertemu lagi, saya akan terangkan macam mana jalan Allah mudahkan kita untuk faham Quran. Quran ni ada banyak. Ada berapa ayat? 6,236 ayat. Banyak tu. Macam mana jalan mudah untuk kita dapat? Ada jalan dia. InsyaAllah kita akan bertemu, kita akan kongsikan insyaAllah. Jadi sampai sini dulu. Mohon maaf sebarang kekurangan ataupun kata-kata yang mungkin tersalah, tersilap. Mohon Allah ampunkan kita semua. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته